Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, grup kami akan membentangkan mengenai tajuk puasa. Puasa atau dalam bahasa Arabnya iaitu saumu, secara bahasanya yang membawa maksud menahan diri. Dari segi istilahnya, puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Puasa secara umumnya merujuk kepada amalan menahan diri daripada makan, minum dan aktiviti tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dalam konteks agama, definisi puasa mungkin berbeza bergantung pada setiap agama dan tradisi. Puasa dalam Islam adalah amalan menahan diri daripada makan, minum, merokok dan aktiviti tertentu dari fajar hingga terbenam matahari sepanjang bulan Ramadan. Puasa bukan sahaja menahan diri daripada keperluan fizikal tetapi juga melibatkan kawalan diri terhadap perasaan negatif seperti marah dan sabar terhadap ujian dan godaan. Dalam Islam, puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima dan merupakan kewajipan bagi setiap Muslim dewasa yang sihat dari segi fizikal dan mental. Puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan iaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rafiq binti Zamzuri dan hari ini saya akan membentangkan tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ni seperti yang tertakluk pada semua orang tahu. Ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memaiji. Yang ketiga, suci dari haid, hadas, nifas dan wiladah. Yang keempat, mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan ni merupakan bulan yang sangat istimewa kerana Allah telah mensyariatkan umat Islam berpuasa. Seperti yang diriwayatkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seterusnya tentang syarat wajib seorang kanak-kanak. Kan tadi terangkan ada 4 kan, yang ni syarat wajib pula. Yang pertama, beragama Islam, yakni ibadah puasa hanya diwajibkan ke atas umat Islam. Yang kedua, tentang baligh, yakni merujuk kepada satu peringkat perubahan ciri-ciri seks primer dan sekunder tubuh badan dari seorang kanak-kanak hingga ke orang dewasa. Disebabkan perubahan hormon, umumnya umur baligh bermula 9 hingga 16 tahun bagi lelaki dan perempuan. Anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa, namun sangat digalakkan untuk mengajari mereka untuk berpuasa. Seperti bab kata pepatah, meletup bulu biarlah dari rebungnya. Namun begitu, sekiranya mereka memilih untuk tidak berpuasa, wajib ke atas mereka ni untuk ganti balik. Okey, seterusnya tentang berakal, yakni berakal orang yang waras, mampu fikir dan tak gila. Yang ketiga, suci dari haid dan wiladah. Suci dari haid dan nifas ni, wanita ni dalam keadaan yang suci lah, yang bersih, tak ada haid, tak ada nifas, tak ada darah lepas beranak tu. Yang ketiga, tentang kemampuan berpuasa. Yang pertama, Islam ni dia tak mahu membebankan umat dia yang uzur, sakit dan tidak berpuasa. Namun begitu, mereka diwajibkan menggantikan puasa mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Dan yang terakhir ialah tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni macam mana? Okey. Perkara yang membatalkan puasa ni ada banyak. Contoh dia, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Lepas tu datang bulan, gila, murtad, masukkan benda ke dalam rongga, mengeluarkan air mani dengan sengaja, persetubuhan. Yang mana keluarkan air mani dengan sengaja? Last kali tentang syarat puasa menurut 4 mazhab. Yang ni yang pertama kena ada niat. Yang kedua, seorang Muslim, yakni Islam lah. Yang ketiga, mencapai umur yang matang iaitu baligh. Lepas tu yang keempat, ketiadaan sebarang faktor yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir sekali, berkemampuan dari segi fizikal dan mental. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sadiha binti Muhammad Fauzi. Nombor matrik G22315547. Saya akan membentangkan part saya pada hari ini iaitu syarat puasa menurut 4 mazhab. Menurut pencarian saya, syarat puasa menurut 4 mazhab ni adalah sama, iaitu dari segi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i.
Yang pertama mestilah niat. Kalau tak niat, kita tak sah berpuasa. Yang kedua adalah seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim wajib untuk berpuasa. Kalau tak, berdosa. Yang ketiga adalah mencapai umur matang, iaitu balik. Semua Muslim yang telah balik wajib untuk berpuasa. Tentu. Yang seterusnya adalah ketiadaan sebarang faktor yang membatalkan puasa. Jika kita tak ada sebarang faktor yang boleh kita tak puasa, kita wajib puasalah sebagai seorang Muslim. Yang terakhir adalah berkemampuan dari segi fizikal dan mental. Kalau fizikal dengan mental kita kuat, kita wajib berpuasa. Kalau tak puasa, dosa dan masuk api neraka. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilana Tika Binti Sulaiman di 22315565. Menurut pencahayaan saya tentang perkara yang membatalkan puasa mengikut 4 mazhab, perkara yang membatalkan puasa mengikut 4 mazhab semuanya adalah sama. Salah satunya ialah makan dan minum dengan sengaja. Seterusnya muntah dengan sengaja, senggugut dan pendarahan selepas bersalin, hubungan seksual yang disengajakan. Perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang memang kita lakukan akan membatalkan puasa secara tidak langsung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan jenis-jenis puasa. Puasa terbahagi kepada 4, iaitu puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. Apakah yang dimaksudkan oleh puasa wajib? Puasa wajib merupakan puasa yang wajib dijalankan oleh semua umat Islam. Jika umat Islam melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala. Manakala jika tidak melakukannya, maka akan mendapat dosa. Jenis puasa wajib terbahagi kepada 4. Yang pertama, puasa nazar. Puasa nazar wajib dilakukan apabila seseorang bernazar, iaitu berjanji untuk melakukan puasa baik 1 hari atau 1 bulan. Sebagai contoh, seseorang berjanji dengan mengatakan, apabila aku berhasil dalam ujian, maka aku akan melaksanakan puasa. Kata-kata yang terucap tersebut merupakan janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib baginya untuk melaksanakan janji tersebut. Secara bahasa, nazar adalah aujabah yang artinya mewajibkan. Oleh kerana itu, ketika seseorang bernazar untuk puasa, berarti dia telah mewajibkan puasa tersebut atas dirinya. Seterusnya, puasa denda atau kafarah. Secara bahasa, kafarah artinya mengganti, menutupi, membayar dan memperbaiki. Kafarah harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan kemaksiatan yang mengharuskannya membayar kafarah. Di antara contoh kemaksiatan tersebut antara lain membunuh kerana kesalahan, membatalkan sumpah, membatalkan puasa Ramadan kerana melakukan hubungan suami isteri pada siang hari dan zihar, iaitu menganggap isteri sebagai ibunya. Perintah puasa kafarah juga termasuk dalam Al-Mujadalah ayat 3 hingga 4 yang artinya, dan mereka yang menzihar isterinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib mereka memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dijalankan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kewajipan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Artinya, itu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 dasar, iaitu 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, puasa qada Ramadan. Menurut bahasa, qada artinya memenuhi, melaksanakan, membayar atau melunasi. Terkait puas, qada berarti mengganti kekurangan hari dalam puasa wajib di bulan Ramadan ketika seseorang tidak boleh melakukannya dengan sempurna kerana ada halangan atau uzur yang diperbolehkan oleh syarak, seperti sakit. Sebagaimana dengan firman, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Fakrunisa binti Azmi. Okey, antara puasa-puasa sunat ialah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni pada 9 Zulhijjah.
Dan puasa hari Arafah ni adalah sebaik-baik hari lah untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih ramai Allah membebaskan hamba dia daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Okey, untuk jemaah haji ni mereka tidak disunatkan untuk berpuasa, malah disunatkan untuk berbuka sebagaimana mengikut Nabi SAW dan untuk mereka ni terus kuat dan gagah. Yang seterusnya ialah puasa hari Ashura dan Tasu'a. Puasa hari Ashura dan Tasu'a ni kalau kita nak ingat tarikh dia senang je. Ashura Ashar iaitu 10, Tasu'a Tis'ah 9. 10 dengan 9 Muharram. Okey, ada dalil disunatkan berpuasa pada hari ini ialah daripada hadis Ibnu Abbas, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berpuasa pada hari Ashura dan menyuruh agar berpuasa pada hari tersebut. Seterusnya ialah puasa pada hari Isnin dan Khamis. Dalil dia ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Seterusnya ialah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ni dia jatuh pada 13, 14 dengan 15. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa 3 hari dalam setiap bulan adalah sama dengan puasa untuk selama-lamanya. Akhir sekali, puasa sunnah ialah puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Afdalnya segera dilakukan selepas hari raya Aidilfitri secara berterusan. Tetapi kalau tapi dia bukanlah satu syarat, bahkan kesunatan turut diperoleh juga jika dilakukan secara berasingan. Muslim meriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah dia puasa selama-lamanya. Sekian. Okey, seterusnya puasa makruh. Puasa makruh ni puasa yang mana kalau ditinggalkan tak dapat dosa, kalau dibuat pun tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Okey, yang pertama adalah mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja. Sandakan hadis Nabi, janganlah seseorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumaat, melainkan dia hendaklah berpuasa sehari sebelum itu ataupun sehari selepasnya. Maksudnya kalau dia nak puasa Jumaat itu, dia mesti puasa hari Khamis ataupun hari Sabtu. Okey, seterusnya mengkhususkan puasa hari Sabtu. Berdasarkan hadis, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu melainkan apa yang telah difardukan Allah kepada kamu. Ulama pun dia makruhkan puasa pada hari Ahad kerana orang Yahudi ni dia mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani dia mengagungkan hari Ahad. Dan kalau kita puasa hari Sabtu dan Ahad, ia dibolehkan kerana terjadi golongan yang mengagungkan kedua-dua hari itu secara serentak. Yang seterusnya adalah puasa setiap hari seumur hidup. Hukum puasa bagi setiap hari seumur hidup ni dikhususkan bagi yang mana boleh mendatangkan mudarat pada diri lah. Dan juga dia risau akan mensia-siakan hak orang lain apabila dia berpuasa. Contohnya macam dalam hadis ni, Abdullah bin Umar berpuasa terus-menerus dan menyebabkan mata dia cengkung dan melemahkan penglihatan. Jadi puasa bagi dia ni dimakruhkan. Tapi bagi orang yang tiada mudarat padanya, dibolehkan kerana puasa ni adalah ibadah dan ibadah yang paling afdal. Saya akan membentangkan tajuk puasa haram. Puasa haram adalah jenis puasa yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Puasa ini melibatkan pelanggaran aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai puasa. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja makan atau minum saat berpuasa atau melanggar syarat-syarat puasa lainnya akan membuat puasanya menjadi haram. Seterusnya ialah jenis-jenis puasa yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama ialah puasa Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Saya akan menerangkan puasa Hari Raya Aidilfitri terlebih dahulu. Puasa Hari Raya Aidilfitri atau puasa pada tanggal 1 Syawal adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis diterangkan, Hari Raya Aidilfitri adalah hari orang-orang Makkah setelah 1 bulan menjalankan puasa Ramadan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang umatnya berpuasa di 2 hari raya, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Seterusnya, puasa Hari Raya Aidiladha. Aidiladha termasuk dalam 2 hari raya yang dilarang untuk berpuasa. Merujuk pada hadis
Nabi SAW sebagaimana dalam puasa Idul Fitri. Pada hari ini umat Islam disunahkan untuk menyembelih haiwan kurban. Kedua ialah puasa hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Aidil Adha, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Beberapa ulama berpendapat bahawa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berpuasa di bulan ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Nubaisyah Al-Ghazali berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya hari-hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. Yang ketiga ialah puasa hari Syak. Dikutip dari buku fikih puasa, Agus Arifin menjelaskan hari Syak iaitu meragukan adalah hari ke-30 pada bulan Syaban. Haram hukumnya untuk berpuasa di hari ini kecuali bertujuan untuk mengganti iaitu qada puasa Ramadan sebelumnya. Salah satu hadis yang menjadi dasar larangan puasa di hari Syak sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Al-Hakim. Maksudnya, siapa yang puasa pada hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ialah puasa ketika haid atau nifas. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas untuk berpuasa. Seperti yang kita tahu, suci dari haid dan nifas adalah syarat untuk boleh menjalankan puasa. Dikutip dari buku fikih wanita karya Syekh Kamil Muhammad, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan puasa. Begitu pula dengan nifas. Hukum nifas sama seperti haid. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari yang bermaksud, bukankah salah seorang di antara mereka, kaum wanita, apabila menjalani masa haid tidak bisa mengerjakan solat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab, benar. Sekian, terima kasih. Hari ni kita orang ada persoalan mengenai puasa. So soalan pertama adalah bolehkah kita berniat puasa selepas subuh? Dekat sini ada 2 hukum. Hukum ni satu untuk puasa fardu dan satu untuk puasa sunat. Yang pertama ni adalah untuk puasa fardu. Wajib niat puasa fardu selepas subuh kerana niat ialah rukun dalam setiap ibadah dari awalnya. Untuk kedua, sah puasa sunat dengan niat pada siang hari jika dia belum makan apa-apa sejak selepas subuh walaupun belum berniat. Dia akan dapat pahala puasa pada waktu dia belum berniat, pada waktu dia mula berniat. Oleh kerana waktu yang sebelum dia berniat tidak akan dikira melakukan puasa. So dekat sini nak kata macam puasa sunat ni dia sah puasa walaupun selepas zuhur tu, tapi dia punya puasa tu tak akan dikira pada macam tak akan dikira sama seperti yang awal tu. So pahala dia akan start selepas yang dia berniat tu. So kat sini disunatkan bagi yang puasa sunat akan menyempurnakan puasanya, tidak seharusnya memutuskan tanpa keuzuran, lantaran akan mensisihkan pahalanya. Puasa sunat ni kalau kita buka puasa pun dia tidak wajib untuk mengkodak puasanya. Seterusnya kita akan masuk ke soalan yang kedua. Apakah hukum jika kita berpuasa pada hari Jumaat sahaja? Mengikut pendapat Imam Syafi'i, ia menyatakan bahawa makruh meniadakan hari Jumaat untuk berpuasa jika ia mengemukakan dia puasa 1 hari sebelumnya dengan atau 1 hari selepasnya atau bertepatan dengan adatnya, seperti bernazar akan berpuasa pada hari sembuh dari penyakitnya atau pada hari zaid pulang dan jatuh pada hari Jumaat, maka tidak makruh. Kat sini baru mesti tak faham kan? Kat sini dia kata pada 1 hari sebelumnya mesti macam nak kata hari Jumaat tu kita tak boleh puasa hanya 1 hari pada hari Jumaat saja. Kalau kita nak puasa Jumaat tu, kita mesti kena puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. So tak boleh hanya puasa pada Jumaat saja. Seterusnya kita akan mengarah kepada soalan nombor 3. Bagaimanakah puasa mempengaruhi kesihatan fizikal dan mental seseorang? Puasa dapat memiliki impak positif pada kesihatan fizikal seperti meningkatkan metabolisme, membersihkan sel-sel tubuh dan detoksifikasi. Pada masa ini, sistem pencernaan dapat direhatkan buat sementara waktu dan tenaga tubuh boleh ditumpukan kepada peningkatan fungsi otak. Maksudnya, bila kita tak puasa, kita tak payah makan, minum, dalam kita berapa makan, minum. Maksudnya, sebab tu dah tubuh ni dia dapat berehat daripada semua benda tu. Sebab tu dah kita kalau kita puasa, kalau kita nampak lemah, tapi sebenarnya tubuh kita sedang membaiki pulih lah macam tu. Untuk secara mental pula, puasa juga dapat memperkuatkan disiplin diri dan meningkatkan kesedaran spiritual. Sebab tu lah waktu puasa kita membanyakkan membaca Al-Quran dengan ceramah waktu tu. Macam tu lah.
kelebihan berpuasa. Sebenarnya kita bergerak pada soalan 84. Mengapakah bulan Ramadan memiliki kepentingan yang tersendiri dalam melakukan ibadah berpuasa? Bulan Ramadan memiliki kepentingan yang tersendiri kerana sesungguhnya antara kemuliaan bulan Ramadan adalah berlakunya peristiwa penurunan mukjizat agung Rasulullah SAW pada bulan tersebut, dan peristiwa ini dikenali sebagai nuzul Al-Quran. Okey. Selain itu, Ramadan juga dianggap sebagai waktu untuk meningkatkan kesabaran dan amal ibadah. Sebab itulah waktu kita berpuasa kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, sebab perkara sunat yang lain yang kita jarang buat pada waktu yang bukan bulan Ramadan ni. Okey, lepas tu puasa dalam bulan Ramadan ni dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, puasa tu wajib bagi umat Islam dan kesempatan untuk memasukkan diri daripada dosa. Okey, seterusnya kita lanjut ke soalan yang kedua, iaitu soalan yang last. Okey, sebenarnya apakah hukum jika seorang wanita mengandung membuka puasa kerana memang akan kesihatan kepada janinnya? Okey, kat sini kata dalam Islam wanita hamil yang mengkhawatirkan kesihatan janinnya dapat menggantikan puasa dengan membayar fidyah. Fidyah ni adalah memberi makan kepada yang mereka macam anak miskin ke contohlah. So sebagai pengganti tidak berpuasa. Ini bertujuan untuk memastikan kesihatan ibu dan janinnya tetap terjaga. Keputusan ini biasanya diambil setelah berbincang dengan seorang ahli agama atau doktor. So dekat sini nak katakan macam ibu yang berpuasa, ibu yang mengandung, dia tak wajib sangat pun untuk berpuasa sebab untuk faktor atas kesihatan dia. Okay, tapi kalau dia tak berpuasa, dia kena membayar fidyah. Dan nanti lepas dia mengandung tu, dia tetap kena ganti puasa sebab puasa ni wajib kan. So kita kena tetap kena gantikan puasa tu. Okay, tapi ibu mengandung ni, orang tetap kena dapatkan keputusan daripada doktor. Sebab kalau macam doktor lah yang akan tentukan sama orang ni larat ataupun tidak untuk terus berpuasa. So kalau tak larat, nanti orang doktor akan showkan untuk tak berpuasa lah. So